Assalamualaikum, saya Nur Aini Rabita dan saya akan membentangkan bab 5.1 biologi iaitu tajuk jenis gerak balas. Gerak balas terhadap rangsangan adalah sifat organisma untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Tumbuhan juga seperti manusia dan haiwan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Saya akan menerangkan 3 poin utama iaitu jenis gerak balas tumbuhan, ciri-ciri gerak balas tropismi dan nesti, dan akhir sekali ialah jenis-jenis gerak balas tropismi dan nesti. Terdapat dua jenis gerak balas tumbuhan iaitu gerak balas tropismi dan gerak balas nesti. Bagi gerak balas tropismi merupakan gerak balas bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan pucuk, sama ada tumbuh mendekati atau menjauhi rangsangan. Gerak balas nesti pula merupakan tindak balas tanpa arah terhadap rangsangan seperti suhu dan kelembapan. Seterusnya, ciri-ciri gerak balas. Ciri-ciri gerak balas bagi tropismi ialah gerak balas adalah kekal dan dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Seterusnya, gerak balas yang ditunjukkan adalah perlahan dan tidak jelas. Selain itu, arah gerak balas pertumbuhan adalah bergantung kepada arah rangsangan. Bagi gerak balas tropismi, terdapat juga gerak balas tropismi positif dan negatif. Bagi tropismi positif, pertumbuhan akan ke arah rangsangan. Manakala, bagi tropismi negatif, pertumbuhan akan menjauhi rangsangan. Bagi ciri-ciri gerak balas nesti pula, yang pertama, tidak semua gerakan nesti merupakan gerak balas pertumbuhan. Yang kedua, gerak balas yang ditunjukkan adalah lebih cepat dan jelas daripada gerak balas tropismi. Dan yang terakhir, terdapat gerak balas nesti yang bertujuan untuk menyelamatkan diri. Akhir sekali, saya akan menerangkan jenis-jenis gerak balas tropismi dan nesti. Gerak balas tropismi mempunyai 5 jenis iaitu yang pertama ialah tigmotropismi. Tigmotropismi merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan. Sebagai contoh, sulur paut menunjukkan tigmotropismi positif dengan berpaut pada objek seperti kayu bagi membolehkannya mendapat sokongan. Yang kedua, geotropismi. Geotropismi merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap tarikan graviti. Pucuk akan menunjukkan geotropismi negatif, manakala akar akan menunjukkan geotropismi positif. Yang ketiga iaitu hidrotropismi. Hidrotropismi merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap air. Akar akan menunjukkan hidrotropismi positif kerana tumbuh ke arah air. Yang keempat, fototropismi. Fototropismi merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Pucuk akan menunjukkan fototropismi positif kerana tumbuh ke arah cahaya. Dan yang terakhir, kemotropismi. Kemotropismi merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia. Akar akan menunjukkan kemotropismi positif apabila tumbuh ke arah garam mineral, manakala akar yang tumbuh menjauhi bahan kimia tertentu seperti racun akan menunjukkan kemotropismi negatif. Bagi gerak balas nesti juga, terdapat 5 jenis gerak balas iaitu yang pertama, fotonesti. Biasanya, kelopak bunga terlibat dalam pergerakan fotonesti yang bergerak balas terhadap cahaya. Sebagai contoh, bunga ros Jepun berkembang apabila menerima cahaya matahari yang maksimum. Dan pada waktu malam pula, bunga ros Jepun akan menguncup. Yang kedua ialah sesmonasti. Sesmonasti merupakan gerak balas yang berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin dan titisan air hujan. Gerakan sesmonasti dapat dilihat pada daun, stigma dan stamen. Sebagai contoh, daun pokok semalu akan menguncup apabila disentuh. Yang keempat, terdapat niktinasti. Niktinasti merupakan gerak balas ritma sirkadian tumbuhan terhadap keadaan gelap. Sebagai contoh, daun pokok petai belalang akan menguncup pada waktu malam dan kembali terbuka pada waktu siang. Yang keempat ialah termonasti. Termonasti merupakan gerak balas tumbuhan terhadap perubahan suhu persekitaran. Sebagai contoh, bunga tulip akan kembang mekar disebabkan kenaikan suhu dan akan menguncup apabila suhu menurun. Dan yang terakhir ialah tigmonasti. Tigmonasti merupakan gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Rangsangan yang diterima akan menyebabkan daun tertutup dan memerangkap serangga. Sebagai contoh, bagi tigmonasti,
biasanya dapat diperhatikan pada tumbuhan karnivor seperti perangkap lalat Venus. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.